bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam. Menjaga kebersihan diri terutamanya tangan dan juga kebersihan tempat sekeliling seperti rumah dan tempat kerja seharusnya tidak menjadi isu besar bagi umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diperingatkan bahawa apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya sebanyak 3 kali. Hal ini kerana dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Falsafah di sebalik seranan Nabi Muhammad SAW ini adalah supaya kita sentiasa memastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Hal ini pastinya amat relevan dalam zaman pandemik COVID-19 ini yang menuntut kita sentiasa membasuh tangan sama ada dengan air dan sabun atau dengan bersanitasi tangan atau hand sanitizer. InsyaAllah, perbuatan membersihkan tangan dengan kerap ini akan membantu mengurangkan risiko penularan COVID-19. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail untuk Berita IKIM. Semua kerja pembinaan di seluruh negara harus dihentikan sepanjang tempoh sekatan pergerakan penuh kecuali yang disenaraikan dalam perkhidmatan kritikal. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi kenyataan semalam memaklumkan penyelenggaraan dan pembaikan kritikal adalah kerja yang boleh mendatangkan bahaya atau kemudaratan kepada pekerja, orang awam atau persekitaran sekiranya tidak diteruskan. Datuk Seri Fadilah berkata semua kelulusan sebelum ini tidak boleh diguna pakai dalam tempoh sekatan pergerakan penuh dan surat kebenaran yang dijana melalui sistem tersebut perlu dipamerkan di premis tapak pembinaan serta boleh digunakan sebagai kelulusan untuk pergerakan oleh pihak yang terlibat dengan projek. Sabah akan menambah 26 sekatan jalan raya di seluruh negeri mulai esok. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, tindakan itu bagi melancarkan penguatkuasaan sekatan pergerakan penuh di negeri itu. Sementara itu, beliau berkata sebanyak 72 sekatan jalan raya dilaksanakan dalam tempoh 24 jam lalu membabitkan pemeriksaan ke atas 38,075 kenderaan. Daripada jumlah itu, 259 kenderaan diarah berpatah balik. Sekian Berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 3 Jun 1977, sebuah asrama untuk anak-anak pekebun kecil telah dirasmikan oleh Menteri Perusahaan Utama Datuk Musa Hitam di Kuala Berang, Terengganu. Asrama yang dibina ini dikendalikan oleh kerajaan menerusi RISDA untuk menampung kemudahan-kemudahan sedia ada bagi anak-anak pekebun kecil yang memerlukan bantuan pelajaran dan juga tempat tinggal. Seramai 42 orang kanak-kanak telah ditempatkan di asrama tersebut bagi memudahkan mereka belajar di sekolah-sekolah berdekatan. Sebanyak RM12,500 telah dibelanjakan untuk menyediakan pelbagai peralatan dan kemudahan yang sempurna di asrama tersebut. Dalam ucapan beliau, Datuk Musa menjelaskan bahawa pembinaan asrama untuk anak-anak pekebun kecil ini adalah salah satu daripada khidmat sosial dan kebajikan. Ini merupakan bantuan peringkat permulaan yang disediakan oleh RISDA dalam bidang pelajaran. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi.
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira mana juga anda berada, alhamdulillah rezeki untuk kita bersama sekali lagi di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Perkongsian kita hari ini untuk aspirasi edisi Isnin berada di penghujung bulan Mei 2021 bersama saya Nur Hayati Paradi. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan pada pagi sebentar tadi, Hazwan dan juga Sufian untuk perkongsian warna pagi. Alhamdulillah macam-macam telah pun mereka kongsikan. Moga-moga menjadi impak yang positif juga dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, kita nak teruskan lagi momentum kita nak lebih tenang-tenang kan, untuk kita menghadapi hari-hari mendatang, insya-Allah. Bersama kita kejap lagi kita ada rancangan Pesona di Zara bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin untuk bersama dengan semua rakan pendengar. Dan menariknya hari ini Ustaz akan bawakan satu lagi perkongsian berkaitan dengan psikologi, kesihatan psikologi, insya-Allah, dalam forensik keluarga bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Kita akan ceritakan tentang histrionic personality disorder. Apakah itu? Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana. Jom kita nak belajar daripada teori Imam Ghazali sendiri untuk kita menjadi orang yang lebih berhati-hati dalam kehidupan kita dan lebih prihatin dengan kesihatan orang lain, insya-Allah. Teruskan bersama Yati. Kita mulakan dengan Ada Kamu bersama dengan Muzik Khamis pagi ini, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersamakan saya Nur Hayati Paradi. Tiada seindah baris kata yang dapat ku ungkapkan betapa syukur pada Ilahi, Dia yang ku miliki. Ku rasa bagaikan terjaga dari lamunan. Bagi aku kau tiba dalam hidup. Duhai pemain suri hati
rasa bagaikan terjaga dari lamunan. Bagi aku kau tiba dalam hidup. Ku bersyukur oh Tuhan kurniakanlah kami kebahagiaan agar terbina maligai yang penuh keredaan, agar terbina maligai yang penuh keridhaan. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Para pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coded, sejadah dan banyak lagi. Sila layari laman sesama IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit grade EP41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun serta memiliki ijazah sarjana muda kepujian, pengajian perniagaan atau pengurusan perniagaan, pengkhususan dalam pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit adalah bertanggungjawab membantu pengurus besar merancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pembangunan ekonomi dan kawalan kredit yang strategik dan efektif. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Jun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvil Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvil Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvil Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvil Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvil Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvil Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvil Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvil Care sekarang. Wakil dari Marvil Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi. 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga,
Mavil Care adalah jawapannya. Allah Ta'ala turunkan agama ini sebagai way of life. Jalan cara untuk menjalani hidup dari mulai lalat masuk ke tempat air minum kita sampailah kaki kita nak masuk ke toilet diatur oleh Islam. Maka gunakanlah Islam sebagai cara hidup, cara senyum, cara menguap pun Islam. Apalagi ekonomiknya. Itu sebenarnya tujuan Islam datang. Bukan nak buat kita berkelahi pada masalah kecil-kecil. Cuba ambil whiteboard, bagi garis tengah. Lepas itu buat atas. Muttafaq alaih mukhtalaf fi. Perkara-perkara yang kita sepakat, perkara-perkara yang kita ikhtilaf. Cuba tulis. Mana yang lebih banyak? Kita sepakat ke kita ikhtilaf? Kita sepakat Allah satu, kita sepakat kiblat satu, kita sepakat Quran satu, kita sepakat Nabi satu, kita sepakat kita wajib sembahyang, kita sepakat kita wajib guna Islamic Bank, kita sepakat bahawa kita mesti maju dalam bidang politik, kita sepakat bahawa kita mesti terapkan syariat Islam. Ini semua, kenapa kita mesti ikhtilaf dalam masalah tawassul, sayyidina, baca yasin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa kecilnya kepala kita. Banyak lagi tanggungjawab besar yang mesti kita buat. Ikhtilaf ini merosakkan hati kita. Ikhtilaf ini dah rosakkan persatuan kita. Ikhtilaf ini dah buat kita lidah caci maki. Ingat, sibabul muslimi fusuqun. Caci maki orang beriman fasik. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang beriman sebabkan kita jadi kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pertama edisi Isnin untuk aspirasi tak lain tak bukan. Kita ada Pesona di Zahra bersama dengan sahabat-sahabat bersama dengan kita di hujung talian saat ini. Tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz hadir bersama dengan kami rakan pendengar IKIM. Walaupun Ustaz tengah queue sekarang ni, kejap lagi Ustaz akan ambil vaksin. Masya-Allah. Tapi apa Ustaz, kita hari ni nak berkongsi dengan sahabat pendengar untuk tajuk kita masih lagi dalam forensik keluarga. Kita ketengahkan kali ini Ustaz tentang histrionik. Personality disorder Ustaz. Mungkin Ustaz awalan ni boleh kongsikan kita apa yang dimaksudkan dengan histrionik personality disorder ni Ustaz. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah dan jika hati saya kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah, sahabang, saudari yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan sikit yang kita kongsi menjadi manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah ya. Jadi pada pagi yang berbahagia ini kita kongsikan satu lagi iaitu apa yang disebut sebagai histrionic personality disorder ya. Ini adalah satu istilah maknanya dalam DSM-5 dalam bahasa yang senang nak faham iaitu seseorang itu suka mendapat perhatian sampai dia tidak selesa kalau tak dapat perhatian. Dalam bahasa Arabnya kita panggil sebagai riak ya. So riak ni maksudnya daripada perkataan ro'a iaitu lihat ataupun ingin dilihat, ingin diperhatikan, ingin mendapat perhatian yang melampau. Jadi maknanya dalam kajian daripada DSM-5 jadi disebut sebagai histrionic personality disorder sebab ada orang yang kerana terlalu nak mendapat perhatian, terlalu nak dapatkan satu orang pengiktirafan, orang lihat daripada dia sampai dia membuat sesuatu benda. Dan kalau dia kata tak dapat tu sampai boleh maknanya mengganggu hubungan sosial dia dan juga diri dia, maknanya kelakuan-kelakuan yang aneh dan sebagainya. Okey. Jadi maknanya apabila kita sebut mengenai riak yang melampau bahasa Malay itu macam riak yang melampau tapi dalam ni histrionic personality disorder ni adalah dicirikan itu corak tingkah laku perhatian yang berlebihan. Biasanya kadang-kadang dia bermula daripada kecil lagi dan dia dilayan dan tidak diubat beding ya. Jadi maknanya keinginan untuk berlebihan untuk mendapatkan satu perhatian, persetujuan ataupun satu penghargaan. Jadi maknanya orang yang mengalami gangguan
emosi seperti ini, jadi dia mempunyai emosi yang maknanya tidak stabil dan image yang memutablik. Bila kita sebut image yang memutablik, kalau nak bahasa senang faham, kalau dalam bahasa agama, bahasa Melayu kita selalu sebut mengenai riak kan, orang yang memaparkan berlebihan. Di depan orang dia dalam keadaan yang lain, dan dalam keadaan yang biasa, dalam keadaan yang di belakang orang dia dalam keadaan yang lain. Itu kita panggil image yang memutarbelitkan. Jadi bagi orang ini gangguan kepribadian histrionik ni, maknanya ada diri mereka bergantung kepada perhatian orang tu, dan maknanya mereka memiliki satu keinginan yang luar biasa untuk diperhatikan. Sering berlaku suatu benda secara dramatik, maknanya kalau benda tu secara dramatik lah, maknanya digayakan, digayakan secara dramatik seperti itu, dan tidak tepat untuk mendapatkan perhatian. Dan perkataan histrionik ni bermaksud dramatik ataupun teater. Kalau maksudnya kalau dari sudut bahasa kan, kenapa psikologi dipanggil sebagai histrionik. Histrionik ni maknanya dramatik ataupun teater, kan? Terlalu beremosi, overly emotion, ataupun mana dalam keadaan yang tidak menentu, kan? Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim rahmatullah sekalian. Okey, kita tengok sekarang ni maknanya apakah ciri-ciri dia untuk kita tengok, kan? Maksudnya untuk kita faham benda ini, ada orang yang jadi macam ni, dan kalau kita faham dia macam ni, kita kena ubat, macam saya selalu sebut. Kadang-kadang kita tak kesedaran, maka kita tak ada awareness benda itu, maka kita tidak ada rasa macam benda ni benda yang luar biasa atau benda luar kebiasaan, atau kita buat tak tahu je. Kalau kita ada kesedaran, maksudnya kita faham, maksudnya kadang-kadang demikian. Okey. Jadi maknanya ada 12 ciri-ciri dia. Kalau kita tengok 12 ciri-ciri dia, kalau kita tengok seorang yang maknanya ingin fokus kepada dia nak jadi itu, dia nak jadi ini dan sebagainya, kan. So dia maknanya tu macam-macam yang saya sebutlah. Jadi kadang-kadang sekarang ni ada orang yang terlalu nak mendapatkan perhatian sampai kongsi semua benda dalam media sosial, kan. Maksudnya sampai kadang-kadang berkongsi semua benda yang tidak sepatutnya pun dia. Tidak memahami perasaan orang lain pun dia. And, dia terlalu fokus kepada diri dia sahaja. And, penting diri Ustaz ya. Terlalu pentingkan diri. Ya, kadang-kadang mungkin atas nama urusan dan sebagainya dia boleh, kan, untuk pergi ke sana kemari, tetapi kalau dia terlalu mementingkan diri, berkongsi semua benda, kadang-kadang menyebabkan orang lain tu rasa macam apa sahaja semua benda nak tunjuk ke, contoh, kan, ataupun kan menjadikan orang lain tak selesa. Kenapa kau boleh, kenapa orang lain tak boleh? Sebab tu tidak semua benda kita perlu nak tunjukkan. Itu bagi kita orang biasa yang ada kematangan fikir tau, Kak Yati, kan. Dan sedang ibu-ibu kakak sekalian, ada orang kalau dia histrionik ni, mana dramatik, dia akan tunjuk benda secara dramatik semua benda tu, kan, sampai macam gini pun nak tunjuk ke? Kan? Dan kalau dia tak tunjuk tu, dia rasa tak selesa, dia rasa macam tak kena kat diri dia tu. Ni yang sebut kadang-kadang sampai boleh jatuh kepada disorder, ataupun maknanya kecelaruan lah kiranya. Kecelaruan, kan, dalam pribadi dia tu. Jadi buat kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, kita ada nak berhenti ataupun terus je? Kita kongsikan separuh daripada 12 ciri tu dulu, Ustaz. Okey, baik. Okey, jadi maknanya sekarang kita lihat ciri-ciri dia. Kenapa kita lihat benda ni? Supaya kita nak belajar, kita nak faham, kan. Riak, ya, dalam bahasa Arab dia disebut sebagai satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ubat, kan. Sebab kalau kita tidak ubat, maknanya ada benda-benda yang akan berlaku pada diri kita. Sampaikan dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW menceritakan bahawa riak ni boleh menghilangkan sesuatu amalan, kan. Sebab apa? Sebab memaparkan benda itu akhirnya menghilangkan keikhlasan dalam kehidupan kita,
memapar satu benda itu akhirnya takut jadi itulah fokus kita dalam hidup, bukan fokus kita untuk kita maknanya beramal menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rupanya dalam kajian ahli psikologi ada orang macam gini dan boleh sampai kepada gangguan sakit mental atau kesihatan mental terganggu ini. Okey, jom kita lihat 12 ciri dia supaya kita boleh belajar. Mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita semua. Okey, yang pertamanya. Okey, yang pertamanya adalah dia mula rasa tak selesa apabila tidak menjadi pusat perhatian. Maknanya okey, ataupun kita panggil sebagai macam sindrom diva. Sindrom diva, dia rasa tak selesa kalau tak jadi pusat perhatian. Itu maksudnya tu yang dia akan buat satu benda untuk dia menjadi pusat perhatian. Itu benda yang pertama dia. Ada rasa tidak selesa, tak menjadi pusat perhatian. Ini kita kena belajar rasa tak selesa. Jadi dia bersinilah. Akhirnya dia akan memaparkan sesuatu untuk untuk dilihat. Jadi benda-benda dia untuk dilihat. Dalam bahasa Arab, lihat tu riak dia panggil. Bila dia tak selesa untuk tidak menjadi pusat perhatian. Yang keduanya, okey, memaparkan secara sengaja, secara proaktif tingkah laku bahasa nak guna pada atau maknanya untuk mencuri perhatian orang lain ataupun menggoda kan, mencuri perhatian orang lain. Dia memaparkan sesuatu dengan secara sengaja untuk dia mencuri perhatian orang lain. Kan? Ini kena faham dan hati orang tu dia dengan sengaja dia nak memaparkan benda itu. Okey. Kemudian yang ketiganya perubahan emosi dengan pantas. Jadi biasanya orang yang atau beriak ini ataupun orang yang kita panggil sebagai histrionic personality disorder ni, dia ada macam dia boleh bertukar. Okey, contoh kan depan orang macam sebab dia nak dilihat, dia beri perhatian. Tiba-tiba orang semua dah tak ada, dia boleh berubah seperti biasa. Split personality lah Ustaz kan? Maknanya ada beberapa dua identiti. Ada dua identiti beza kan. Dia kata maknanya dia boleh marah-marah tiba ada depan orang terus ini macam okey. Maksudnya peralihan emosi dengan pantas maknanya dengan pantas benda itu. Sebab dia nak diperlihat oleh orang, nak senang faham. Bahasa bagi orang Melayu kita yang selalu kita bincangkan adalah dengan kita memahami maknanya pengajian mengenai riak tu. Kan? Maknanya dengan sedikit depan orang dia akan sembahyang ni bagus, pertuturan macam bagus. Tapi kalau tak ada macam kasar ataupun kalau orang yang biasa yang dia tidak perlukan perhatian, beza dengan orang yang diperlukan perhatian. Okey, yang keempat. Kita boleh lihat bertindak dengan secara begitu dramatik. Seolah-olah dia berhadapan dengan penonton, maknanya dengan emosi ekspresi yang berlebihan. Namun kelihatan nampak plastik panggil plastik kelihatan tidak ikhlas tu kan. So ini maknanya ini benda yang keempat so ini maknanya terlalu dramatik. Orang biasa, semua orang ada buat benda yang sama, okey. Tapi terlalu memaparkan di hadapan, kan? Mungkin boleh jadi histrionik, maknanya kalau tak buat macam itu dia rasa macam dia tak diperhatikan, tidak diperhatikan, Okey, itu benda yang keempat. Okey, kemudian yang kelima, orang ini kadang-kadang, ciri-ciri yang kelima dia memang penampilan tu sangat penting bagi dia. So maksudnya itu dalam hadis banyak Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya berpakaian dengan pakaian bagus-bagus. Tapi kalau anda kata berpakaian itu untuk penampilan supaya kita diagungkan oleh orang lain, maknanya dibuat perhatian pada orang lain, benda itu kena dijagalah. Maksudnya takut dia boleh jadi benda yang seterusnya buat benda tidak ikhlas dan sebagainya, kan? Benda agama dah ajar benda ini sebenarnya. Tapi rupanya dikaji dari sudut psikologi ni ada orang jiran macam gini sampai mengganggu kesihatan mental dia. Okey, kemudian yang keenamnya. Orang macam gini, okey, dia mudah tertipu sebenarnya dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Jadi maknanya pemikiran waras dia tak boleh berfikir secara biasa. Maksudnya apa? Sepatutnya
orang biasa buat macam ni, tapi orang cakap, buat macam ni lah, buat macam ni lah. Sebab nak terlalu perhatian sampai dia boleh membuat satu benda daripada orang lain. Jadi maknanya, dia punya cara pemikiran, ini yang dalam hadis Nabi SAW sebut, di antara benda yang kita minta lindung dari Allah Subhanahu Wa Taala, minad daini, min ghalabati daini wa qahri rijal. Daripada hutang, beban hutang dan pengaruh tidak wajar seseorang. Orang yang riak ini sampaikan, ataupun orang yang riak melampau, ataupun orang yang historic personality disorder ni, keputusan-keputusan yang dibuat tu sampai dia adalah berdasarkan apa yang orang rasa bagus. Sebenarnya sebab tu dia boleh ikut, dia mudah dipengaruhi bila kita ada cara pemikir, orang nak macam ini kot, dia cuma mapakkan macam ini, itu kena hati-hati sampai tidak ada satu pendirian untuk membuat satu perkara itu. Ini di antara 6 daripada 12 ciri-ciri. Okey. Kalau seseorang itu ada 5 daripada ciri-ciri dia telah mula melangkah kepada alam riak. Apa dipanggil alam riak, sampai boleh ada sebagai satu disebut sebagai personality disorder, sampai histrionic personality disorder. Maknanya boleh mengganggu kesihatan mental. Sebab kalau tak dapat benda-benda macam tu, dia mengganggu diri dia tu, dia mengganggu maknanya hati dia, sampai dia memaparkan keadaan yang tidak orang seperti biasa lah. Terlampau menginginkan apa yang orang pandang. Masalahnya riak itu. Kita akan kongsikan banyak lagi, ada 12 semua sekali. Ini baru 6, baru separuh lagi kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat. Kita tentu anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Cobalah sedaya mampu hidupkan berhenti. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pesona di Zara bersama Ustaz Muhammad Abdul Amin. Hari ini bincang-bincang kita tentang riak yang melampau ataupun nama dia histrionic personality disorder. Ustaz kongsikan 6 daripada 12 ciri. Ustaz kata kalau dalam 12 ni 5 ada, maknanya ada sudah melangkah ke alam riak sebenarnya. InsyaAllah Ustaz kita sambung lagi Ustaz berbaki 6 ini, silakan.
Okey, ini kakak tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, perkara yang ketujuh. Yang ketujuh, orang yang histronic disorder ni nampak macam cuba memaparkan yang bagus, tapi dia terlalu sensitif terhadap kritikan dan penolakan. Maknanya tak boleh orang nak maknanya tegur, tak boleh orang nak maknanya tak setuju benda itu, dia agak tahu sensitif sebab dia dapatkan perhatian. Dan bila satu benda ditegur kat dia tak boleh terima. Ini yang kadang-kadang ada orang yang nak dapat perhatian, tiba-tiba orang kritik, tiba-tiba orang ni dia tak boleh terima, akhirnya jadi dia rasa maksudnya tak setuju tu sampai boleh marah-marah. Nampak tak? Dia mengganggu. Dia rasa dia bagus selalu ke Ustaz? Okey, dia beza dengan narcissistic. Narcissistic dia rasa dia bagus. Ini dia punya intipati penting adalah untuk mendapat perhatian. Narcissistic kita dah belajar pada lepas. Apa nama dia dapat perhatian ke tak dapat perhatian, dia layan diri dia. Dalam diri dia rasa dia bagus. Itu lebih kepada kita panggil maksudnya ujub kan. Maksudnya sendiri tu terbaiklah. Riak ni main dia adalah untuk dapat perhatian. Sebab itu kalau perkara yang ketujuhnya ditolak atau dikritik, dia tak boleh terima. Maksudnya benda itu sensitif bagi dia. Okey, benda yang ke-8. Benda yang ke-8 iaitu kadar toleransi dia agak rendah. Terhadap kekecewaan dan mudah bosan dengan rutin. Okey, sering memulakan benda baru tanpa menyelesaikannya dan melangkah dari satu acara ke satu acara yang lain. Maknanya membuat satu tu sebab bila tak dapat perhatian, dia akan buat benda lain. Dia akan buat benda lain. Dia akan buat benda lain. Itu ciri yang ke-8. Okey, kemudian ke-9. Yang ke-9, tidak berfikir sebelum bertindak dan membuat keputusan yang terburu-buru. Keputusan terburu-buru sini kerana untuk mendapatkan perhatian orang lain. Itu yang penting kita kena faham. Terburu-buru tu macam buat satu keputusan tu sebab terlalu fikir sebab macam mana orang pandang aku nak biar aku bagus, biar aku ni maknanya nampak hebat kan. Maknanya biar puji aku kan. Maksudnya dan memaparkan keadaan yang dramatik. Okey. Ini kakak tuan-tuan sekalian. Kemudian yang ke-10 yang ke-10 okey, bersikap mementingkan diri sendiri, jarang menunjukkan keperhatian ke orang lain. Ini saya sebut tadi maknanya dia tak kira perasaan orang lain. Dia menunjukkan tu, dia tak kira perasaan orang lain. Sebab itu kenapa dalam hadis Nabi SAW melarang untuk seseorang itu makan dengan menggunakan pinggan emas contohnya. Sebab apa? Dia akan memecahkan hati orang miskin. Orang miskin makan pun tak cukup, maknanya keperluan pun tak cukup, tapi ada orang memaparkan, okey aku makan dengan pinggan emas. Ini satu simbolik yang Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana apa yang kita buat jangan terlalu pentingkan diri sampai menunjuk-nunjuk tu memecahkan hati orang lain. Kita kisah perasaan orang lain Ustaz ya. Kita kisah perasaan orang lain. Itu yang kita kena. Maknanya kalau nak menunjukkan ni sebenarnya dalam waktu moden ini bila ada sosial media, kita kena faham benda ni, takut benda ni kita semua benda nak kongsi dengan orang lain sampai dengan sendirinya membentuk perasaan riak untuk dilihat sampai menjadi disorder dan apa yang disebut sebagai histrionic personality disorder. Ini untuk zaman moden sekarang kan. Okey, kemudian yang ke-11. Okey, yang ke-11 menimbulkan perselisihan maknanya mudah untuk berselisih dengan orang lain. Bila dia tidak dapat perhatian itu, maknanya mudah, sifatnya suka provokasi kan, maknanya dan menyebabkan dia dalam perhubungan sosial ni agak susahlah untuk maknanya berada perhubungan sosial yang bagus sebab seringkali dia memaparkan plastik palsu. Seringkali memaparkan plastik. Jadi hubungan sosial susah tu. Orang tak tahu dia, orang tak faham dia betul-betul Ustaz kan? Dan kalau baik orang pun akhirnya orang kata diri plastik dah kan. Jadi orang yang biasa pun kadang apa ni tak suka kan dan yang ke-12 sampai boleh mengancam keadaan orang lain
ataupun ada juga kajian-kajian sampai apabila tidak dapat perhatian tu, kalau di badan orang tidak ada iman, cuba untuk membunuh diri kan, untuk mendapatkan perhatian. Main dia adalah untuk mendapatkan perhatian. Dia cuba untuk memaparkan benda-benda bahaya pada orang lain, pada diri sendiri, untuk mendapatkan perhatian. Kan? Ini dia. Jadi itu yang sampai berjadi kepada gangguan, maknanya sakit kesihatan mental seseorang itu, kalau dia ada perkara ini. Ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, daripada 12 ini, apa yang penting adalah kalau kita faham benda ini, dah tengok 12 ciri ini, ada 5 saja daripada dia, kan? Maka seseorang itu dia sudah mula melangkah kepada gangguan kepada kesihatan mentalnya, kan? Dan maksudnya dia kena ada kesedaran, ada awareness, itu paling penting. First kena ada kesedaran. Kesedaran apa? Kesedaran untuk memahami bahawa benda ni tak normal. Itu step pertama dia. Sebab ada orang yang rasa kadang-kadang benda normal bagi dia. Okey, jom kita lihat apa kata Islam dalam perkara ini. Okey. Historic personality disorder dalam Islam diajar lama dah. 1400 tahun yang silam dah Nabi SAW ajar. Kan, mana ciri-ciri, dan kalau kita tahu ciri-ciri ni banyak dalam Islam tu ajar ciri-ciri ni, kan. Sampai ada orang yang terlalu nak memaparkan untuk dilihat, untuk diro'a, sampai jadi riak kita panggil, kan. Sampaikan boleh maknanya jadi membatalkan amalan dia. Dalam Islam dia akan membatalkan amalan. Maksudnya amalan yang kita buat tu, oleh kerana plastiknya dia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan itu tidak ada di sisi, tidak menjadi bekalan untuk kita di akhirat. Kan? Jadi maknanya memaparkan benda yang baik, kan? Melihat maknanya benda yang baik, tapi benda itu tidak dijadikan sebagai amalan hidup dia untuk dijadikan sebagai satu bekalan untuk ke akhirat. Ini Islam ajar dah 1400 tahun yang silam, kan? Sebelum dikaji oleh ahli psikologi sampai diletakkan dalam DSM-5, ada jenis orang yang chronic personality disorder ni, riak yang melampau sampai kalau tak boleh nak tunjuk dan dapat perhatian, boleh membahayakan diri dia, bahayakan orang lain, kan? Dan hubungan yang terlalu plastik di kalangan manusia itu. Okey. So jadi apakah amalan yang boleh kita amalkan? Okey. Benda ni senang saja, ramai orang tahu. Oleh kerana riak ni antara dosa besar, antara dosa hati yang besar, dosa hati yang besar, dia setara dengan maknanya wujud, takabur. Jadi maknanya untuk kita jaga benda ini, amalkan apa yang kita panggil sebagai sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ni maknanya penghulu kepada istighfar. Sebab riak ni benda-benda dalaman, bermula benda dalaman yang boleh mengganggu kesihatan mental seseorang itu, yang orang lain tak tahu, kadang-kadang yang orang lain tak perasan. 12 ciri-ciri ni mungkin kita ada 2, 3, 4 macam itu kena saja. CCP je lah. Kena CCP, okey. Tapi kalau kita sedar benda ini, kita jaga benda ini daripada awal, kita biasakan istighfar. Penghulu istighfar ni dia agak panjang. Okey. Kalau dia kata kita susah nak hafal, baca istighfar yang pendek pun tak apa. Astaghfirullahalazim, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Sebab minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah benda yang memang kita faham, kita buat. Sebab riak ni dia dengan niat tau, walaupun orang lain tak faham. Kita tahu kita nak tunjuk kat orang. Kita tahu kita nak tunjuk dekat orang. Dan saya dah kongsikan pada kelak-kelak yang lepas, apa beza Rabbighfirli dengan wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Allah, maafkan aku. Wa'fu anni, Rabbighfirli, ampunkan aku, ya Allah. Wa'fu anni, maafkan aku. Rabbighfirli, maafkan aku, ampunkan aku, ya Allah, pada dosa yang kita faham, kita tahu kita buat dosa itu. Wa'fu anni ni, kita minta maaf pada dosa yang kita tak perasan. Jadi kenapa riak ni ataupun chronic personality disorder ni ubatnya dengan istighfar. Istighfar tu maknanya kita minta ampun yang kita faham kita buat benda itu. Okey, jadi maknanya kalau ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah sekalian boleh hafal penghulu istighfar, bacalah sebagai satu amalan untuk mengelakkan daripada riak, daripada sudut pembahasan agama dia, pembahasan ahli jiwa dia.
ahli psikologi dia sampai boleh mengganggu kesihatan mental. Kan? Jadi apa perlu istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku ya Allah. Tiada Tuhan yang untuk aku mengabdikan diri melainkan kepada Kau ya Allah. Engkau menciptakan aku ya Allah dan aku adalah hamba-Mu dan aku di atas maknanya perjanjian dengan-Mu ya Allah. Dan aku setia dengan perjanjian dengan-Mu semampuku. Apa perjanjian kita dengan Allah? Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah daripada keburukan yang aku buat. Dan aku maknanya mengakui nikmat. Maknanya kita boleh beribadah ni nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesihatan, rezeki dan sebagainya. Jadi maknanya patut penghulu istighfar sangat bagus untuk mengubat diri daripada chronic personality disorder ni ataupun riak yang melampau. Dan aku mengakui nikmat-Mu ya Allah dan aku mengakui dosaku. Oleh kerana itu ampunkan aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa melainkan Engkau. Okey. Jadi maknanya penghulu kita type saja, ramai dah orang kongsikan poster-poster pada apa yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar ini. Ataupun apa disebut sebagai penghulu istighfar ini. Jadi maknanya kita boleh baca. Tapi mungkin alah Ustaz, panjang tu nak hafal macam mana kan. Tak apa. Kita baca paling mudah Astaghfirullahalazim. Ya Allah maafkan aku. Kita faham ada orang kadang-kadang terbeban dengan amalan sampai dia meninggalkan amalan. Allah. Tak buat terus. Ada orang kadang tak buat terus macam terbeban dengan amalan. Doa ni panjang sangat amalan doa pening aku malah aku baca kan. Paling kurang mulakan dengan istighfar. Bagusnya baca. Saya istighfar ni dia tak panjang sangat tapi mungkin ada orang yang rasa dia panjang kan. Maksudnya tampalkan, baca. Sebenarnya ramai dah penasyid-penasyid kita buatkan nasyid dia. Ada orang kadang-kadang boleh menghafal dengan nasyid ataupun dengan lagu kan. Ada orang yang maknanya dengan hafal dengan lagu tu kita lebih mudah untuk ingat dia. So boleh type mana penghulu istighfar, ada orang buatkan nasyid dia untuk mudah kita hafal. Kan? Jadi wallahu alam. Itu maknanya kena amalkan Ustaz Sayyidul Istighfar itu sendiri. Banyak-banyak kali insya-Allah. Ustaz, kita sampai hujung-hujung juga Ustaz, sikit kesimpulan sebelum kita berakhir Ustaz, silakan. Okey, ibu kakak, tuan-tuan muslimin rahmatullah sekalian kan. Okey, 1400 tahun silam Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bahayanya membuat satu amalan untuk dira'a. Ra'a ni untuk dilihat. Dan akhirnya membawa pada istilah agama itu riak. Nabi ajar, Nabi dah tahulah bahaya dia. Kan? Maknanya membuat satu benda secara plastik. Membuat satu benda secara untuk diperlihat. Sebab kalau terlalu fokus benda ini, dia boleh mengganggu kesihatan mental seseorang itu. Nabi ajar lama dah, 1400 tahun silam. Maka pada kurun ke-19 ketika DSM-5 ni disusun sebagai satu penyakit atau gangguan kepada sakit mental, akhirnya ahli kejiwaan mengakui bahawa wujudnya orang yang terlalu riak ini sampai mengganggu kesihatan mental dia. Maka mereka menggariskan ciri-cirinya. 12 ciri-ciri yang telah kita kongsikan tadi. Kalau ada 5 sahaja daripadanya, ketahuilah seseorang itu telah melangkah kepada gangguan sakit mental ini. Dalam Islam diajarkan daripada awal lagi. Kita kena jaga jangan sampai kita ni ada riak sebelum jadi riak yang melampau sebelum jadi riak yang melampau Riak tu pun dah bahaya Ustaz ya. Ya, riak tu pun dah bahaya. Kita makan riak yang melampau tu sebab dia akan mengganggu kesihatan mental kita tu. Sebab itulah apa-apa kita buat satu benda tu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kadang-kadang seseorang itu diuji hatinya buat satu benda tapi hatinya tu nak tunjuk-tunjuk kat orang dan sebagainya kan, diuji hatinya itu kadang-kadang kan. Sebab tu maknanya dia kena istighfar banyak supaya dengan istighfar tu menyebabkan diri dia tu lebih tenang lagi dalam membuat suatu amalan, lebih ikhlas lagi dan tak plastik tak plastik dan akhirnya tidak mengganggu kepada kesihatan mental dalam bab ini. Itu penting jadi bila kakak saya kita dengar cerita kita belajar untuk sama-sama memperbaiki diri kita dan selamat kita daripada perkara-perkara ini, terutama zaman sekarang ada orang yang memang di media sosial tu dijadikan semua benda yang
dikongsikan tanpa fikir pada perasaan orang lain. Kan, sampai jadikan takut sebenarnya mungkin biasa, takut dia tak perasan dia sedang melangkah kepada histrionic personality disorder. Ya, itulah Ustaz. Kadang selalu kita dengar pahala dimakan umpama sekam memakan api memakan sekam Ustaz. Sekarang ni umpama api makan plastik Ustaz, lagi cepat Ustaz. Lagi cepat, lagi marak, lagi bahaya tu Ustaz kan. Masya-Allah. Ustaz, kita tutup Ustaz pertemuan kita dengan doa Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah diri kami daripada penyakit-penyakit hati ya Allah, yang akhirnya mengganggu kesihatan mental kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kesihatan kepada kami zahir dan batin ya Allah, dari sudut akal kami ya Allah, dari sudut hati kami ya Allah, dari sudut jiwa kami ya Allah, dari sudut nafsu kami ya Allah, dari sudut fizikal kami ya Allah. Sungguhnya Engkaulah yang maha memberi kesembuhan ya Allah, Engkaulah yang maha memelihara ya Allah, Engkaulah yang maha memberi kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini Ustaz. Bila kita cerita tentang riak yang melampau, moga-moga kita semua terlindung daripada perasaan atau perangai ini insya-Allah. Mudah-mudahan yang pun Ustaz. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat mengambil vaksin dos pertama Ustaz ya hari ini. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Safar yang mengalir di malam sepi, inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Rintihan di sepertiga malam dari seorang hamba yang dhaif, kena mengenang
bukan yang paling berharga buat menyimbang api neraka. Moga selamat di titian sirah syurga abadi. Setiap kekasih Allah menempuhi jalan ini untuk mereka memiliki kejayaan. Ayo bersama kita susuri perjalanan kekasih Allah. Langkah kita tiada rugi dalam meniti hidup ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Pusat Mediasi COVID-19, Jabatan Perdana Menteri menjemput orang ramai dan syarikat yang terlibat dengan pertikaian akibat COVID-19 untuk melayari laman sesawang www.pmc19.gov.my bagi mendapat